Sejarah adalah sesuatu yang hidup. Sejarah tidak mengenal kematian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Hari ini saya akan membuat ulasan buku Surat-Surat Perempuan Johor hasil karya Faizal Tehrani, terbitan Dubuk Press. Buku ini mengandungi 241 halaman sahaja. Apa yang menarik tentang Surat-Surat Perempuan Johor ini ialah tentang teknik penulisannya dan apa yang diangkat di dalam surat-surat tersebut. Di dalam Surat-Surat Perempuan Johor ada dua jenis surat yang diketengahkan oleh Faizal Tehrani, iaitu surat Ungku Nur dan juga surat Tok Hamidah. Okay, di dalam Surat-Surat Perempuan Johor ini, Ungku Nur dia telah berhijrah ataupun dia pergi ke Turki untuk urusan pencarian ilmu dan juga urusan perubatan. Okay. Selain daripada kalau kita melihat kepada keadaan dirinya, mungkin dia juga membawa hati akibat rajuk atau terkesan dengan sikap ayahnya sendiri. Okay. Dan ketika sampai di Turki lah cerita ini bermula, iaitu penulisan surat Ungku Nur atau lebih manja dengan panggilan Ucu kepada ahli keluarganya. Selain daripada itu, ada juga surat yang dibaca oleh Ungku Nur, iaitu surat-surat daripada moyangnya, iaitu Tok Hamidah. Surat-surat ini mereka temui di dalam satu bekas, yang mana surat-surat ini ditujukan oleh Tok Hamidah kepada ayahnya, iaitu ayah Tok Hamidah ni lah, datuk kepada Ucu ni atau Ungku Nur ini sendiri. Dan persamaan di antara surat yang ditulis oleh Ucu atau Ungku Nur ni kepada ahli keluarganya, ceritanya hampir sama dengan kisah hidup moyang dia sendiri, iaitu Tok Hamidah itu sendiri. Dan kita dapat melihat satu yang saya memang suka sangat tentang buku ni, iaitu Surat-Surat Perempuan Johor ni. Penulis dia bijak membezakan di antara surat dari dua zaman, dari dua manusia yang berbeza zaman, satu cicitnya, satu moyangnya. Dan penulis yang peka dia akan menulis menggunakan bahasa yang berbeza. Okey, macam surat Tok Hamidah tu sendiri, saya macam agak terkesima dengan isi surat tersebut. Betul-betul menggunakan bahasa pada zaman dahulu yang mereka ni pula daripada kerabat, keturunan kerabat. Jadi bila bahasa yang ditulis oleh Tok Hamidah di dalam suratnya itu, dia berbunyi bahasa orang zaman dulu. Sementara bahasa surat Ungku Nur atau Ucu ni lebih kepada orang zaman sekarang. Dan persamaannya hanyalah cerita di dalam surat itu, kisah hidup mereka, pendirian mereka terhadap bangsa, budaya, agama, dan juga persamaan dari segi syair, pantun, dan beberapa judul buku yang mereka anggap membantu dalam menetapkan pendirian mereka sebagai seorang perempuan kerabat Johor. Okay, dan memang sangat menarik. Saya suka nak membawa anda kepada isi surat tu sendiri. Okey, macam kalau mungkin anda tertanya bagaimana penulis membezakan di antara surat yang ditulis oleh Ungku Nur ni dengan surat yang ditulis oleh Tok Hamidah. Jadi dekat sini kalau kita lihat ia ditandakan dengan surat 1, surat 2, surat 3, surat 4, surat 5. Itu adalah surat yang ditulis oleh Ungku Nur kepada ahli keluarganya, kepada ayahnya, abang ipar dia, kepada kakak dia, kepada bekas suami dia. Okay. Sementara surat moyang dia, iaitu Tok Hamidah tu, ditulis
judul atau subtopiknya dengan warkah 4. Jadi kat sini kita boleh membezakan bahawa surat ini adalah surat Tok Hamidah yang dibaca oleh Nur. Okey, kita boleh lihat ya, untuk surat atau warkah yang ditulis oleh Tok Hamidah ni, bahasanya bunyinya, pembukaan suratnya begini. Puji itu bagi Tuhan yang menjadikan raja-raja itu naung rahmatnya fi ardihi, dan selawatnya atas kekasihnya dan ujan kemurahannya wa bahru faidi, dan keluarganya Humah al-Islam dan tolannya Huda al-Anam. Okay, kita dapat lihat banyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu banyak menggunakan bahasa-bahasa Arab. Okay? Dan sementara surat yang ditulis Nur pula lebih mudah ya, mudah faham sebab dia bahasa yang kita biasa ucapkan lah. Macam contoh ya, ini surat yang ke-6 hasil tulisan Nur kepada ayahnya. Ayah, apa kabar ayah di sana? Tidak ada yang lakukan apabila saya menerima surat balasan daripada ayah. Nyata ayah masih sudi membaca surat saya. Alhamdulillah, air ditetap tak akan putus. Okey, kat sini kita lihat ya, perbezaan penulisan dua surat. Satu warkah Tok Hamidah, satu lagi surat Nur ya. Watak di dalam cerita ni lah watak utama. Di dalam surat-surat perempuan Johor ini banyak dinaikkan pendirian seorang perempuan Johor itu tentang politik negara. Okey, bagaimana pendiriannya terhadap penjajahan. Okey, kat sini pada muka surat 86 ya. Dinyatakan di dalam suratnya, surat ini kepada ayahandanya, iaitu surat Tok Hamidah. Dia menerangkan tentang kesusahan hatinya tentang asakan-asakan orang Inggeris ya, yang sibuk nak mendapatkan tanah kita. Okey, tanah kita. Dan asakan-asakan itu telah membuatkan dia rasa perlu bersuara ya, walaupun hanyalah melalui penulisan surat. Saya tertarik dengan beberapa ayat daripada surat Tok Hamidah. Okey, pada halaman 87. Apa sahaja kemurkaan Tuhan menandakan pemula kepada bala bencana. Saya juga melihat puisi di dalam halaman yang sama ya. Sangat kena, bukan sahaja pada zaman dia, melalui surat dia lahirkan rasa ketidakpuasan hati dia, tapi juga sangat kena pada zaman sekarang ini. Okay, saya bacakan dua rangkap puisi yang sangat menarik ini. Takkanlah lama hari nan redup, bertiup angin berubah haluan, kalimah syahadah pedoman hidup menjadi paksi setiap tindakan. Okey, kalau kita lihat pantun yang pertama ini, selagi orang itu menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya pedoman kepada dia untuk membuat tindakan, insya-Allah bukan sahaja diri dia selamat, tetapi orang-orang di sekeliling dia, negara yang dia takbir, keputusan yang dibuat itu akan menyelamatkan ummah. Okey, jadi kat sini satu peringatan lah kepada kita dalam berpolitik ke, dalam urusan ekonomi ke, agama jangan dipinggirkan. Okay, tetap agama jadi pegangan, jadi panduan. Okay, kita pergi kepada pantun kedua. Panji hijau jadi pilihan, biar berkibar penuh megah. Akidah Islam jadi pegangan, pelusuk dunia di bawah perintah. Apa lagi yang menarik tentang surat-surat perempuan Johor ialah bila di dalam buku ini ada disebut tentang majalah Ahkam Johor, yang mana dinyatakan bahawa majalah Ahkam ini merupakan satu undang-undang atau panduan pemerintah Johor pada masa itu. Pembinaan undang-undangnya adalah berdandaskan Islam.
Dan di dalam majalah Ahkam Johor lah kita dapat melihat kedudukan Islam di dalam sebuah undang-undang. Dan di dalam surat-surat perempuan Johor ini juga dinyatakan atau diingatkan kepada kita yang membacanya bahawa kadang-kadang kucak-kacir yang berlaku dalam pemerintahan sesebuah kerajaan itu bukan sahaja kerana campur tangan luar yang begitu asing dengan kita, tetapi juga ia datang dari dalam, iaitu kelompok pentadbiran kerajaan itu sendiri, khianat bangsa lah. Jadi dengan campur tangan Inggeris, dengan pengkhianat di dalam pentadbiran sesebuah kerajaan itu, dan kegoyahan pendirian pemimpin sendiri akan menjadi punca yang menyebabkan sesebuah kerajaan itu jatuh. Okey, jadi sebagai seorang perempuan Johor di dalam watak ini, Ungku Nur mengingatkan ayandanya tentang perkara-perkara begini. Okey, seandainya ayahnya terlupa. Okey, dan perbincangan tentang pentadbiran negara ataupun pemerintahan sesebuah kerajaan, terutamanya difokuskan kepada kerajaan Johor ini, telah menyeratkan balik hubungan yang agak dingin di antara Ungku Nur dengan ayahnya itu. Okay, dan pada awal cerita juga Ungku Nur ni dikatakan telah berkahwin secara paksa dengan pilihan hati ayahnya kerana kepentingan politik. Okay, dia seorang anak yang baik dan dia mengorbankan dirinya untuk menggembirakan ayahnya, tetapi perkahwinannya berakhir dengan perceraian. Okay, dan kisah dia sangat sedih. Dan perempuan sebijak, secerah fikiran terhadap perkara ilmu seperti Ungku Nur ini membuatkan kita jatuh simpati yang lebih lagi. Okay, seorang perempuan yang kuat, yang punya pendirian, tetapi kerana patuhnya seorang anak dia turutkan dan diri dia terkorban. Dan cerita ini banyak juga babak-babak sedih yang membuatkan rasa nak menangis bila kita baca kisah Ungku Nur ni. Dan lebih sedih bila dia kuat mempertahankan, memperjuangkan undang-undang Islam sehingga saat-saat orang kata genting dia masih lagi, dan dia menggunakan medium surat menegaskan pendiriannya dan juga memberitahu apa yang orang-orang yang ditinggalkan itu perlu buat, perlu ingat, bahan bacaan apa yang perlu mereka ulang baca untuk menaikkan kembali pendirian mereka, menguatkan kembali pendirian mereka, lalu memerintah sebuah kerajaan Johor itu dengan baik. Okay, jika anda mengatakan bahawa adakah cerita surat-surat perempuan Johor ini hanya berkisar seputar politik semasa ataupun hanya berkisar tentang sejarah kerajaan Johor dan hubungannya dengan Turki, dengan Inggeris, okay, tidak. Ada juga kisah cinta. Okay, yang mana di akhirnya ada beberapa puisi yang pada saya sangat romantis. Okay, puisi yang ditulis oleh Tok Hamidah kepada seorang lelaki bernama Recep. Saya tak tahu sebutannya betul ke tak, Recep atau Recep, sebab ejaan ada RECEP. Okay, dan di situ dilahirkan rasa rindu, dilahirkan pendiriannya dan perasaannya kepada lelaki tersebut, yang bila kita kaji, iaitu Ungku Nur sendiri mengkaji dan memberi pandangan bahawa lelaki itu merupakan suami kepada moyangnya itu, walaupun mereka tak tahu bila dia berkahwin, sebab mereka beranggapan bahawa moyang mereka itu adalah seorang dara sehingga ke akhir hayatnya. Tetapi melalui surat-surat yang mereka temui, mereka dapat tahu bahawa Tok Hamidah ini sudah berkahwin, dan sangat puitis, sangat romantis. Pada saya surat-surat perempuan Johor ni ada segala-galanya dan semua perasaan tu ada. Okay, selain daripada rasa
membakar kita untuk ceritakan bangsa, budaya, bahasa. Lepas tu membuka minda kita kenapa perkahwinan campur di antara negara tetapi satu agama itu sangat penting pun ada di dalam ni. Sebab sebelum ni kita mungkin macam mengagung-agungkan satu-satu bangsa, macam bangsa Melayu macam tu kan. Kita nak kekalkan bangsa kita, tetapi pemikiran yang dibawa oleh Faizal Tehrani lebih jauh lagi, iaitu mengembangkan agama Islam. Dia bukan kata membelakangkan bangsa, tetapi menaikkan bangsa itu sebagai satu perkara yang kecil berbanding menaikkan Islam itu sendiri. Okey. Dan saya rasa itu sahaja ulasan saya untuk buku Surat-Surat Perempuan Johor hasil karya Faizal Tehrani, terbitan Dubo Press. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.